والملائكة المقربين وأصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه وذرياته التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى والدينا وأمهاتنا ومشائخنا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya kasihi Tuan Zulkifli yang menjemput saya mewakili Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, AJK Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan fardu maghrib, dan insya-Allah pada malam ini buat pertama kalinya saya sampai ke sini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ini, sisa-sisa kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat kita menjadikan ia sebagai satu ilmu dan juga kita boleh beramal dengannya. Dan yang paling penting sekali, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengira ianya sebagai amalan yang boleh membawa kita ke syurga. Jadi pada malam ini insya-Allah seperti mana yang saya maklumkan kepada pihak surau, saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan perbincangan kita ini berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf ini jarang dibincangkan. Walaupun ianya penting, tapi jarang dibincangkan. Ilmu tasawuf ini selalu dikaitkan dengan ilmu tarikat ataupun amalan tarikat, ajaran tarikat. Tarikat ni sensitif dalam masyarakat kita. Kerana apa? Kerana terdapat dalam fatwa, dalam mana-mana pewartaan pihak berkuasa agama, pihak berkuasa agama, ada yang menyatakan bahawa ajaran tarikat ini sesat. Jadi menyebabkan masyarakat kita mula menjauhi daripada amalan tarikat ini. Jadi dia memberikan kesan yang sangat besar kepada masyarakat dan menyebabkan masyarakat menjauhkan dirinya daripada belajar ilmu tarikat ataupun ilmu tasawuf. Apabila masyarakat mula menjauhi mempelajari ilmu tarikat, ilmu tasawuf ini, menyebabkan hati mereka itu menjadi keras, hati mereka menjadi lalai, dan akhirnya hatinya mati. Macam mana boleh jadi macam tu? Kerana dalam agama kita, agama Islam yang kita pegang ini, tonggaknya ada 3. Ketiga-tiga ini mesti kita amalkan, mesti kita buat, mesti kita pegang. Kita buang salah satu daripada ketiga-tiga ini, daripada 3 ini, maka ilmu Islam itu tak lengkap.
dia akan jadi tempang. Malah kadang-kadang dia akan merosakkan amalan kita. Apakah tonggak asas agama Islam tersebut? Pertamanya ialah akidah. Asas agama Islam itu bermula dengan akidah, fiqh ataupun syariah, dan yang ketiganya tasawuf. Ilmu tasawuf, atau dikenali sebagai ilmu akhlak, ilmu hati, ilmu membersihkan jiwa. Nama, pelbagai nama yang diberikan. Tetapi ajaran ilmu tarikat ini ataupun ilmu tasawuf ini dipingkirkan oleh masyarakat berbanding dengan ilmu akidah dan ilmu syariah ataupun ilmu fiqh. Kerana apa? Kerana itu lebih mudah. Macam mana boleh jadi mudah? Kerana apabila kita sebut tentang akidah, dia berkait dengan 6 perkara. Rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Jadi ada 6 perkara. Jadi kita belajar. Kemudian kita buktikan pula bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak mempercayainya, percaya kepada Rasul pula, percaya kepada hari kiamat dan sebagainya. Semua kita belajar. Ada didatangkan dengan bukti-buktinya sekali. Kemudian ilmu fiqh. Kita belajar ilmu fiqh ataupun ilmu syariah yang berkaitan dengan hukum, muamalat, halal haram, yang berkaitan yang sekarang ni tengah heboh pasal daging katil yang kita dah makan, macam mana nak buat, dah makan dah, macam mana nak buat, contohnya kan. Itu berkaitan dengan hukum hakam, halal haram, yang berkaitan dengan hudud, yang berkaitan dengan jual beli, sewa, zakat, yang bermula dengan rukun Islam yang 5. Dia asalnya rukun Islam yang 5, kemudian dipecahkan, dihuraikan secara terperinci. Itu yang datangnya, adanya. Kalau rukun Islam yang 5 tu kita boleh sebut syahadah. Kita bersyahadah 2 kalimah syahadah, kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian kita kena sembahyang, kita kena puasa, kita kena zakat, kita kena haji. Bukan tu je, perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebab itu ulama dalam perbahasan ilmu syariah ataupun ilmu fiqh ini dibahagikan kepada yang pertamanya ibadat. Perkara yang berkaitan dengan ibadat, solat kita, berwuduk kita, mandi kita, bersih daripada najis, ibadat. Kemudian perkara yang berkaitan dengan muamalat, jual beli, sewa, kemudian zakat. Kemudian perkara yang berkaitan dengan munakahat, nikah kahwin, cerai, rujuk balik. Kemudian perkara yang berkaitan dengan hudud, hukum hakam yang berkaitan dengan hudud ni, jinayat dia panggil, hukum jinayat. Kalau orang mencuri, potong tangan. Orang yang berzina, sebat 100 kali. Orang minum arak 80 kali. Semuanya ada hukum hakam yang kita panggil eksklusif daripada Islam, yang cantik. Cumanya pengamalannya bagaimana? Kalau orang sekarang kan tangkap orang mencuri, boleh ke kita potong tangan? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kenapa? Pertama sekali, kerana kita bukan boleh buat. Yang boleh buatnya ialah kerajaan, tempatan. Kerajaan je boleh buat. Kalau kita nampak orang mencuri, kita boleh tangkap, pegang, saya nak jalankan hukum Islam, potong tangan. Tak boleh kita buat. Tak boleh, tuan-tuan. Dia kena mesti melalui proses, masuk mahkamah, dah sabit kesalahan, baru potong tangan. Kalau sekarang, kenapa tak boleh? Kerana kita mengikut undang-undang yang sedia ada. Itu tak apalah, perbincangan tu perbincangan yang panjang, tak perlu kita nak sebutkan di sini semua. Cumanya apa yang kita nak sebutkan ialah semua perkara yang berkaitan dengan syariah itu kita belajar, kita tahu. Dan perkara yang ketiga yang kita katakan ilmu tasawuf, ini yang jarang dibincangkan. Orang nak tapi tak tahu macam mana nak tahu. Jadi inisiatif daripada surau ini untuk kita berkongsi mengenai ilmu tasawuf ini sangat baik.
supaya kita sedar betapa pentingnya ilmu ini. Ilmu tasawuf ini rukunnya ada satu, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu rukun dia. Apa dia? Iaitu hendaklah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Sekiranya kamu tidak nampak Allah Ta'ala, tak boleh nampak Allah Ta'ala, tak mampu nak melakukannya, untuk merasa lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, rasakanlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melihat kamu. Jadi dua bahagian. Pertama sekali, rasa seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya wa illam takun tarahu, sekiranya kamu tak mampu nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kamu rasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melihat kamu. Dia yang kedua tu lagi tinggi daripada yang pertama. Melihat, seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya, kalau kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ini lebih baik daripada peringkat yang pertama. Macam mana? Peringkat yang pertama, kita kena beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya kita sembahyang. Kita sembahyang. Bila kita sembahyang, dalam sembahyang kita itu kita kena rasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang kita hadapkan. Hati kita, lillahi rabbil alamin. Yang kita niat, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Kan? Kerana Allah Ta'ala, kita maafkan Allah kerana Allah Ta'ala. Bila kita dah menghadapkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah fikiran kita, hati kita ingat Allah Ta'ala? Sebab kita niat tadi lillahi ta'ala dah. Jadi bila kita lillahi ta'ala, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita angkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nak menguatkan lagi fokus kita dalam ibadat kita, dalam sembahyang kita, kita pun baca doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, semua sekali hidup mati aku semua kerana Allah Ta'ala. Kita kata macam tu. Adakah hati kita bersama dengan apa yang kita tuturkan ataupun tidak? Semua orang sembahyang, semua orang puasa, semua orang buat ibadat, semua orang melakukan perbuatan amal baik. Dalam kalangan orang yang ramai-ramai ini, siapakah yang paling baik? Allah Ta'ala suruh kita buat perkara baik, tetapi Allah Ta'ala memilih siapakah di antara kita yang paling baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala memuliakan kamu ini, dalam kalangan kamu ini, ialah orang yang paling bertakwa. Arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala boleh berikan. Tetapi siapa yang boleh buat? Semua orang sembahyang, semua orang puasa. Tapi dalam kalangan itu, siapakah yang paling baik amalannya? Dah tentulah untuk mencapai amalan yang terbaik ada caranya. Kalau kita nak pergi haji, semua orang pergi haji, tetapi ada orang yang pergi haji dengan cara tersendiri, pakej mewah. Berapa harga dia? 200,000. Kita 20,000, dia 200,000. Ada beza tak kawan? Tentu ada beza. Pakej yang special, kan, apa yang dia dapat? Begitulah. Begitu juga orang yang nak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia ada pakej dia. Kalau nak pakej murah ada, buatlah apa yang kamu tahu. Sembahyang macam orang sembahyang, orang semua sembahyang. Tapi kalau nak yang bagus, dia ada cara dia. Jadi yang paling penting sekali ialah bukan ibadatnya, tetapi kualitinya. Kualiti itu sangat penting. Kita pun selalu cakap macam tu, saya ni memanglah amalan tak banyak, tapi iman ada. Sebab apa? Saya nak mengatakan bahawa kita ini yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keyakinan kita tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olahnya apa yang kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalahnya ialah macam mana kita nak tahu amalan yang kita buat itu adalah yang terbaik? Siapa yang menilai kita amalan itu amalan yang terbaik?
Kalau kita yang rasa kita dah melakukan yang terbaik, itu tak terbaik lagi. Jadi dalam ilmu tasawuf dia mengajar kita macam mana kita nak mendapat nilai amalan kita itu yang paling baik sekali. Itu tuntutan kita. Tuntutan kita dalam solat apa dia? Adakah solat itu tuntutan dia? Tak. Solat itu semua orang buat, tetapi tuntutan yang paling utama dalam solat ialah khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang mukmin. Orang mukmin ni siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang dalam solatnya khusyuk. Spesifik. Allah Ta'ala kata orang yang berjaya itu, orang mukmin yang paling berjaya itu ialah orang yang dalam solatnya khusyuk. Macam mana nak ukur khusyuk, tuan-tuan dan puan? Nak ukur khusyuk ni macam mana? Tak boleh. Kerana apa? Kerana ilmu khusyuk ini ialah ilmu yang dipanggil sebagai ilmu ikhlas. Khusyuk ni ialah ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksud ikhlas?" Apa maksud ikhlas? Lalu Rasulullah kata, aku tak tahulah. Rasulullah tak tahu. Lalu Rasulullah kata, kejap, aku tanya ke Jibril. Tanya Jibril, "Ya Jibril, apa maksud ikhlas?" Lalu Jibril kata, aku pun tak tahulah. Dan terkejap, aku tanya Allah Ta'ala. Lalu Jibril pun bertanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpa pada sebenarnya Nabi, tanya kepada Nabi pula, beritahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ikhlas ini Allah Ta'ala kata sirrun baini wa baina abdi." Ya Rasulullah, Allah Ta'ala kata ikhlas itu ialah rahsia aku dengan hamba aku. Maksudnya apa? Apa yang ada dalam hati kita, yang orang lain tak nampak. Itu nilai dia. Semua orang sembahyang, tapi berapa ramai orang yang khusyuk dalam sembahyangnya? Berapa ramai orang yang ikhlas dalam sembahyangnya? Angkat takbir sama, rokok sama, sujud sama, baca sama. Siapakah dalam antara kita ini yang boleh khusyuk dalam solat dia? Yang betul-betul rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia berhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati dia tu dengan Allah Ta'ala saja. Itu makna khusyuk. Khusyuk ni ialah dalam ibadat kita itu hanya Allah Ta'ala saja. Macam mana kita nak letakkan ibadat kita ini hanya Allah Ta'ala saja? Macam mana kita letak? Dalam ilmu tasawuf diajar kepada kita, iaitu dengan cara berzikrullah. Kita belajar ingat Allah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tarekat diajar kepada kita kaedah macam mana kita nak ingat Allah Ta'ala. Macam-macam kaedah. Sebab itu tarekat tu macam-macam jenis tarekat. Macam mana kita nak tahu tarekat itu betul tak betul? Negeri Sembilan senang, tuan-tuan dan puan. Dia dah ada di bawah Jabatan Mufti, ada Jilsah Turuq Sufiyah. Itu badan, satu badan yang memantau pergerakan tarekat di Negeri Sembilan. Boleh pergi ke Jabatan Mufti. Maknanya saya nak beramal dengan tarekat ni kat mana yang dekat kat sini. Mana-mana tarekat semuanya bagus. Kerana apa? Dia mengajar kita untuk ingat Allah Ta'ala. Kenapa penting kita ingat Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan? Apa hukum ingat Allah Ta'ala? Ingat Allah Ta'ala ni apa hukum dia? Ingat Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala ni apa hukum dia? Biasanya orang akan kata begini, hukum ingat Allah Ta'ala ni sunat. Sama juga kategorinya dengan membaca Al-Quran. Apa hukum baca Quran? Wajib ke sunat? Sunat, tuan-tuan. Sebab tu orang tak nak baca Quran. Kalau wajib baca sembahyang, orang baca. Tapi dia pilih-pilihan. Baca dapat pahala, tak baca tak dosa. Jadi bila ada pilihan, itu orang tak buat. Ni macam zikir juga.
Dia ada pilihan. Awak tak zikir tak apa, benda tu sunat je. Berwuduk contohnya, berwuduk, kita ambil wuduk semayang kan, nak semayang. Hukum wuduk tu apa dia tuan-tuan? Apa hukum wuduk berwuduk? Hukum berwuduk sunat. Tapi bila kita nak solat, hukum berwuduk jadi wajib. Ada sebab. Sebab kita nak semayang kena berwuduk. Wajib kita berwuduk. Bersih diri daripada najis itu wajib bila kita nak mengerjakan ibadat. Kalau tak mengerjakan ibadat, kalau di badan kita ada najis, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak beribadat, di badan kita mesti tak ada najis. Tempat kita solat beribadat mesti tak ada najis. Kan bersebab. Berwuduk menjadi wajib apabila kita nak solat. Begitu juga dengan amalan-amalan lain. Baca Al-Quran, hukumnya sunat, tapi dalam solat wajib baca. Tak baca tak sah solat pula. Jadi dia ada hukum bersebab. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah usul fiqh. Saya mula-mula belajar usul fiqh, ini kaedah. Usul fiqh ni dia kaedah hukum. Bagaimana hukum itu dilakukan. Jadi dia ada kaedah dia. Antara kaedahnya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Saya mula-mula belajar dulu tak faham. Dengar je ustaz ulang 10 kali, 20 kali pun tak faham. Balik Malaysia pun faham. Bayangkan, tak faham. Saya tak faham apa maksud dia. Bila saya belajar dekat Malaysia baru saya faham. Oh, ini maksudnya. Apa dia? Tidak sempurna sesuatu yang wajib, melainkan dengannya maka ia jadi wajib. Apa benda? Tak faham. Jadi bila dia buat perumpamaan, baru kita faham. Apa dia? Tidak sempurna perkara yang wajib, tidak sempurna solat, tidak sempurna solat, melainkan dengannya, iaitu dengan wudu. Fahuwa wajibun, maka wudu itu jadi wajib. Faham? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib itu, melainkan dengannya, maka dia itu wajib. Tidak sempurna solat itu, melainkan dengan wudu, maka wudu itu jadi wajib. Faham ke tak faham? Faham ke? Faham? Mudah-mudah Ada kaedah tu kaedah. Ada sesuatu yang menjadi wajib disebabkan perkara yang sunat. Perkara sunat itu jadi wajib disebabkan yang wajib itu. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah itu sunat, tapi zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Macam mana nak berlaku zakat? Mesti ada orang kaya. Kalau tak ada orang kaya, semua orang miskin, macam mana nak keluar zakat? Tak berlakulah zakat. Kan? Jadi benda yang wajib disempurnakan, ada perkara yang menyebabkan dia diperlukan, maka benda itu jadi wajib disebabkan perkara wajib, keperluan perkara tersebut. Jadi wuduk menjadi wajib disebabkan nak semayang. Baca Quran dia jadi wajib sebab wajib membacanya. Okey, sekarang ni zikrullah, ingat Allah Ta'ala. Macam mana jadi dia nak berubah daripada sunat kepada wajib? Imam Ghazali mengatakan, dia menegaskan bahawa orang yang merasakan bahawa dia mempunyai penyakit hati, maka bagi dia hukumnya fardu ain, wajib bagi dia belajar cara nak membuangkan sifat-sifat penyakit hati tersebut. Ada dalam kalangan kita ni tak mempunyai penyakit hati, dengki, riak, sombong, kedekut, suka mengumpat. Semua orang ada. Kalau kita tinjau daripada kecil, kalau kita tengok anak-anak kecil-kecil, budak-budak kecil-kecil ni, dia dah ada penyakit tu, memang dah ada secara semula jadi dalam diri kita. Contohnya penyakit kedekut. Penyakit kedekut ni, bakhil ni, dah ada daripada kecil. Kita ni dah ada penyakit kedekut ni daripada kecil. Kalau kita minta dekat budak kecil, kalau umur dalam kecil lah, dalam 3-4 tahun, kita minta
Aiskrim lah, dia tengah makan aiskrim yang sedap ni, dia makan, kita minta kat dia bagi tak? Tak bagi, tuan-tuan. Tak bagi. Dia tak akan bagi kat kita sebab sedap. Kalau tak sedap mungkin dia bagilah. Tapi kalau sedap, dia tengah makan pula, lapar pula, memang dia tak akan bagi punya. Padahal ni kita minta main-main je, tapi dia tak akan bagi punya. Gula-gula contohnya, yang dia nak masukkan dalam mulut dia, bagi tak? Kita tak akan bagi. Memang ada, itu dah ada. Bayangkan tuan-tuan, kalau umur kita 2-3 tahun, hingga sekarang ni, agak-agak penyakit kedekut tu bertambah ke berkurang? Bertambah, tuan. Bertambah. Sebab itu penyakit kedekut ini dia akan membawa kepada dengki. Dia akan membawa kepada dengki. Kerana apa? Kerana bila dia melihat kekayaan orang lain, orang tu kaya, macam mana aku nak dia kaya? Dia mula dengki. Mana dapat duit apa ni, duit dadah kot. Macam-macam lah dia buat cerita. Sebab apa? Dengki. Kan penyakit itu akan berganda. Budak-budak kecil tak adanya macam tu asalnya. Jadi bila penyakit hati ini berganda-ganda sampai umur kita sekarang ini, dia jadi tepu. Kita buat dosa, kita mempunyai penyakit hati, kita tak rasa pun benda tu berdosa. Kita mengumpat orang seronok je, tak rasa pun sedap, tak rasa pun benda tu berdosa. Tak nak bagi orang kalau kita tengok kan, kalau orang datang kita tengah makan, biasa ni dekat kedai-kedai ada orang minta duit kat kita kan, minta bantuan lah, macam-macam lah rupanya. Datang, kita tengah makan, dia tengah baru nak suap kat mulut, datang, ni saya nak minta bantuan. Bersalah, baru nak suap makanan ni. Nak bagi ke tak nak bagi? Nak bagi ke tak nak bagi? Tak ada. Jalan. Ataupun kita keluar bagi. Kan berlaku pada diri kita macam tu. Kadang-kadang ada orang bagi, kadang-kadang ada orang tak bagi. Terpulang lah nak bagi ke tak bagi. Sebab kadang-kadang tu kita ni kan, orang kiri kanan kita akan kata, ini sindiket semalam ada, hari ni ada, lusa ada, ni memang ambil kesempatan betul ni. Terpulang lah kat kita nak bagi ke tak bagi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan kira kita orang tu betul ke orang tu tak betul. Allah Ta'ala nak tengok kita, niat kita betul ke kita. Kalau nak bagi je. Saya belajar macam tu. Kalau kita tengok orang minta-minta, nak bagi je. Tak nak bagi jangan cakap banyak. Nak bagi je. Ini orang ni, ini nampak kat sana tadi dah ada kat sini pun. Datang pusing ni, dia tawaf. Banyak dah dapat ni. Memang kita tak dapat. Kita pun tak dapat nak bagi kat dia, mengumpat pula. Jadi penyakit. Ni penyakit. Macam mana kita nak ubah? Sebab itulah dalam ilmu tasawuf ini dia mengajar kita macam mana kita nak pulih daripada penyakit-penyakit ni. Tak ada cara, tak ada jalan lain untuk kita mengubah, untuk kita membersihkan jiwa kita ini, melainkan dengan belajar ilmu tasawuf. Mesti belajar ilmu tasawuf baru boleh lepas. Kalau tak akan begini. Sebab itu ramai orang yang sembahyang, ramai orang sembahyang ni, ada dalam kalangan yang sembahyang tu tak ikhlas, menunjuk-nunjuk ke orang, malas. Cuba kita tengok ayat Quran ni. Sebab kita nak buat pembandingan, supaya kita boleh tahu apa keistimewaan belajar ilmu tasawuf ni. Allah Ta'ala kata, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka itu mendirikan solat, mereka rasa malas. Yura'unan nas, nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka itu berzikir sikit je. Berzikir juga tak berzikir je. Siapa mereka ni? Allah Ta'ala kata, inilah orang munafik. Orang munafik ni mempunyai penyakit hati. Fi qulubihim marad. Pada hati mereka itu penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala tambah lagi penyakit-penyakit lain. Penyakit zahir, penyakit batin. Jadi kalaulah orang yang mendirikan solat ini Allah Ta'ala sebut sebagai
Orang yang majlis solat itu ada yang malas-malas, orang yang menunjuk-nunjuk, orang yang berzikir, melakukan perbuatan perbuatan ibadat tak ikhlas, berzikir pun kurang. Itu sifat orang munafik, tuan-tuan. Bukan orang munafik tak semayang, orang munafik semayang. Kalau di zaman Nabi itu disebutkan dalam sirah, dalam sejarah Islam, orang munafik ni kalau semayang dia duduk barisan depan sekali, tuan-tuan. Zaman kita sekarang ni orang munafik duduk belakang. Dulu zaman Nabi depan sekali ni. Macam mana nak kenal? Sebab apa? Dia duduk di situ kerana nak menunjukkan dia ni sembahyang. Wah, macam mana kita nak ukur tu? Susah. Sebab itu penting ni belajar ilmu tasawuf ni supaya kita tak terjebak atau tak terlibat dengan penyakit hati ni. Kalau ada sekalipun, kita kena bersihkan hati kita ni. Lagi satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Ni Allah Ta'ala sebut, bukan Allah Ta'ala puji orang solat. Allah Ta'ala hina orang solat. Allah Ta'ala hina orang solat. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang solat. Apa pula? Alladzina hum an solatihim sahun. Dalam solatnya dia lupa, lalai hatinya. Hati lalai. Kan Allah Ta'ala sebut lalai hati. Alladzina hum yura'un. Orang yang menunjuk dalam ibadatnya, nak tunjuk orang nampak dia hebat, sebut-sebut nama dia. Ini kan penyakit hati. Tak ada orang tahu melainkan kita, tuan-tuan. Kita semayang ni kita je yang tahu. InsyaAllah kita, Allah Ta'ala pelihara kita. Tapi sikit sebanyak pun Allah Ta'ala kira juga. Kita takut di akhirat nanti, Allah, aku semayang dulu, tapi kenapa tak dikira ya? Sebab apa? Sebab kita ada penyakit hati. Sebab itulah dalam ulama Islam dia menyebutkan, di antaranya Abu Hasan Asyazali. Abu Hasan Asyazali ni merupakan syekh tarekat dulu. Dia kata apa? Dia kata dia peringatkan kita, dia ingatkan kita. Dia kata, wa man lam yataghalghal bi'ilmina hadha musirran 'ala al-kaba'ir. Barang siapa yang tak nak belajar ilmu tasawuf, tak nak belajar ilmu mengetahui penyakit hati ini, ditakuti matinya dalam dia berada dalam dosa besar. Macam mana dosa besar? Yalah, semayang tapi sebenarnya dah tak semayang. Hatinya jahat. Datang semayang itu nak mengumpat orang. Semayang ni, orang sebelah aku ni, Asian betul. Dalam hati ni mana siapa kau tahu? Dia ni nak tunjuk baju besar, baju hebat, baju orang kaya je. Hati bercakap. Kan semua benda yang berlaku dalam hati ni kita tak perasan. Kalau kita tak belajar ilmu tasawuf. Bila kita dah belajar ilmu tasawuf, kita tengok diri kita je. Sebab apa kita tengok diri kita? Kerana kita rasakan diri kita ni banyak kekurangan. Orang yang tak belajar ilmu tasawuf ni, dia selalu menyalahkan orang. Orang ni tak betul. Tengok orang tu, tengok orang ni. Kalau belajar ilmu tasawuf, tengok diri sendiri. Ya Allah, banyaknya dosa aku. Orang tu baiknya orang tu. Ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia mencari kesalahan diri kita. Sebaik-baik manusia itu ialah mencari kesalahan diri sendiri, rasa dirinya kurang. Kalau belajar ilmu tasawuf nak mencari kehebatan pula, itu tak betul. Ada orang belajar ilmu tasawuf ni nak apa? Nak kasyaf, nak karomah, nak terbang, ilmu terbang. Berzikir pergi ke arasy, masuk syurga, masuk neraka, masuk semua tempat. Masuk 7 langit, 7 bumi, berbagai-bagai. Ada juga yang macam tu. Itu tak betul lah. Maknanya kena belajar ilmu tasawuf ni dengan guru yang betul. Sebab itu kena cari. Kalau macam Negeri Sembilan ni, alhamdulillah ada orang yang boleh membantu kita. Pihak berkuasa agama kita boleh membantu kita untuk kita mencari guru. Sebab belajar ilmu tasawuf ini untuk bersih jiwa kita ni, tak boleh bersih diri sendiri, tuan-tuan. Belajar zikir ni, kita bolehlah zikir la ilaha illallah, la ilaha. Permulaan boleh. Tetapi untuk membersihkan jiwa kita ni, perlu ada guru yang membimbing kita. Supaya apa? Memastikan bahawa kita boleh bersihkan jiwa kita tu dengan cara betul.
Jangan syok sendiri tuan-tuan. Dia banyaknya orang ni belajar syok sendiri. Oh, aku tahu dah. Tahu dah. Syok sendiri tu. Sebab itu ilmu tasawuf dia bukan macam belajar ilmu lain. Imam Al-Ghazali yang kita kenali sebagai ilmuwan yang sangat hebat, tokoh agama yang sangat hebat, dikenali oleh orang Islam dan orang bukan Islam, orang suka dan orang tak suka. Semua orang kenali dengan dia ni baik. Sebab apa? Dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Dalam tu semua kata-kata yang positif, semua orang pegang. Orang tak suka kepada Imam Ghazali pun pegang kepada Imam Ghazali juga. Sebab apa? Ada bagus juga Imam Ghazali ni. Walaupun dia kadang-kadang orang tak suka Imam Ghazali, dia kata Imam Ghazali ni walaupun ada yang bagus, tapi ada juga yang tak bagus. Walaupun orang tu menentang dia, tapi dia tetap mengatakan bahawa Imam Ghazali ni orang yang bagus. Dan ilmunya tinggi. Sebab apa? Dia mengajar kita macam mana kita nak membersihkan jiwa kita. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata apa? Aku ni dah belajar banyak dah. Banyak ilmu, semua ilmu zaman dia tu kan. Dia wafat pada tahun 505 Hijrah. 505 Hijrah. Dia lahir pada 450 Hijrah. 450 Hijrah bersama kalau kita tolak sekarang ini, kita dah 1400, lebih kurang 900 tahun dulu lah, lebih kurang lebih kurang 900 tahun dulu. 900 tahun dahulu agak-agak macam mana keadaan? Kita tak dapat nak gambarkan 900 tahun dulu macam mana. Sekarang kita ada kapal terbang, kita ada macam-macam. Dulu macam mana belajar susah. Dia kata zaman itu semua ilmu agama ni dia dah kuasai. Bagi dia setakat nak belajar ilmu ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia sendiri cakap, aku ni kalau belajar mana-mana ilmu semuanya tak ada masalah. Aku boleh belajar sampai yang tertinggi sekali. Sebab itu bila dia belajar ilmu falsafah, pada ketika itu sangat hebat. Belajar ilmu falsafah, dia belajar sampai maksimum. Dia kritik orang falsafah semua sekali. Terkejut orang falsafah, hebat masa tadi. Dia belajar ilmu usul fiqh, dia letak buku ilmu usul fiqh. Guru dia puji dia pula, memang bagus dia ni, hebat. Akhirnya dia kata apa? Antara banyak-banyak ilmu ni, satu ilmu lagi aku belum kuasai. Apa dia? Ilmu tasawuf. Aku dah baca ilmu tasawuf, tapi aku belum beramal lagi. Kerana syarat belajar ilmu tasawuf ni dia kena beramal, bukan belajar je. Kalau di universiti tu ada silibus untuk belajar ilmu tasawuf, ada teorinya ada, tapi kena cari guru untuk beramal. Imam Ghazali kata aku dah baca, tapi bila dia dah bersungguh-sungguh, dia baca semua buku berkaitan dengan ilmu tasawuf. Bacalah. Kalau saya rasa dah ada terjemahan kitab dia Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kitab Imam Al-Ghazali namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kitab itu dia menceritakan tentang sejarah hidup dia, macam mana dia belajar ilmu tasawuf. Dia belajar ilmu tasawuf tu, itulah dia cerita, aku dah belajar semua ilmu, tinggal ilmu ni je, belum aku sampai ke tempat dia, mana belum aku tahu apakah yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf ni. Dia mula membaca buku ilmu tasawuf semua sekali, dulu sampai zaman dia baca semua sekali. Akhirnya dia kata, aku dah bertekad sekarang. Dia pun sembahyang istikharah 6 bulan untuk belajar ilmu tasawuf. Dia kata, aku kan cikgu, macam mana pun aku kan cikgu juga. Akhirnya dia tinggalkan. Dia dah masa tu dah jadi naib chancellor lah, naib chancellor ataupun rektor universiti masa tu, Nizamul Muluk. Madrasah dia, universiti dia nama dia Madrasah Nizamiyah. Universiti dia nama itu. Dia dah jadi, dia paling top, paling tinggi sekali. Letak jawatan dia dapat helah. Macam mana nak cakap dekat raja ni dia nak berhenti? Tentulah raja marah kan, janganlah berhenti, kenapa nak berhenti? Dia kata, aku nak pergi haji dengan keluarga aku. Sebab guru dia kata apa? Kalau kau nak belajar ilmu tasawuf, kau kena tinggalkan semua yang ada pada kau. Kalau kau ada jawatan dekat universiti, kau kena tinggalkan jawatan. Kalau kau ada rumah, kau kena jual rumah kau, bawa bekalan sahaja, pergi merantau.
Dia pergi haji, balik haji, dia pergi singgah ke Syria, di Damsyik, di Masjid Umayyah. Masjid Umayyah. Dia duduk situ, dia belajar dengan guru dia. Belajar ilmu tasawuf lah dengan guru dia. Dia belajar betul sungguh-sungguh. 11 tahun dia duduk di Syria. 11 tahun tuan-tuan. Itu orang yang alim. Kalau sebut dalam ilmu akidah, Imam Ghazali ni dia panggil Hujjatul Islam. Kenapa Hujjatul Islam? Hujjah orang Islam. Kerana kalau dia menyentuh tentang dalil, tentang akidah ini, tak ada orang boleh lawan. Tak ada orang boleh lawan. Semua sudut dia menjawab semua sudut. Islam ni duduk tengah-tengah ni, macam ni. Akidah ni duduk tengah-tengah. Dia jawab semua sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni. Contohnya dia beri dalil tentang wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala. Dia beri dalil tentang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada 10 dalil. Kita satu pun cukup dah kan. Tapi dia bagi 10 supaya orang puas hati. Orang yang fikir macam ni, ni kenapa macam ni? Ni kenapa macam ni? Dia jawab 10. Hingga kan dia kata nak kenal Allah Ta'ala ni senang je. Kalau orang tak nak fikir sangat, senang dia kata. Dia kata kalau nak tahu Allah Ta'ala itu wujud tak wujud, senang. Apa dia? Dia kata hidup kita ni ada susah, ada senang, ada sakit, ada sihat. Waktu kita susah, waktu kita susah, apa kita rasa? Kita rasa sempit, kita rasa tak ada tempat, kita rasa ada tempat bergantung dah tak ada, apa semua. Susah nak minta tolong siapa kan? Ini menunjukkan bahawa kita memerlukan kepada yang maha kaya, iaitu Allah. Mudah je. Sakit pun macam tu juga. Sakit, saya sakit. Ubat makan dah 2 hari dah makan ubat, tak baik-baik lagi ni. Bila aku nak baik? Pengharapan dia untuk baik kepada siapa? Ada pada ubat tak? Pengharapan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi secara dipanggil indirect lah, secara tak langsung, sebenarnya orang yang sakit, orang yang susah itu dia mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hikmah ataupun kepentingan belajar ilmu tasawuf. Jadi kena belajar juga. Apa yang diajar dalam ilmu tasawuf ni? Yang diajar dalam ilmu tasawuf ini ialah zikir. Zikir saja. Kenapa zikir? Kerana Allah Ta'ala sebut apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa sesungguhnya berzikrullah itu menenangkan hati. Macam Allah Ta'ala cabar kita pula. Kamu ni tak tahu ke? Zikir kepada Allah Ta'ala itu menenangkan hati. Kita tak rasa benda itu boleh menenangkan hati. Sebab apa? Kita tak melaluinya. Orang sakit, bila dia sebut Allah sakitnya, Allah, dia apa kata mengeluh kan? Allah, kan kita demam Allah, bunyi kan? Allah. Kalau orang dengar Allah kesiannya. Tapi kalau orang sihat sebut Allah, ini benda pula ni. Apa Allah ni, kenapa ni? Orang tak sihat boleh sebut Allah. Tapi kalau orang sihat sebut Allah, orang kata apa? Gila. Betul tak kan? Cuba saya jamin seorang keluar kat sini sebut Allah, sebut itu. Hafsah ni sebut lagi Allah, sebut contoh lah. Kau buat, tak ada orang kata kau gila. Mesti orang kata kau gila. Tapi kalau orang sakit, Allah kat sini kan, jatuh motor, Allah kan, tak kata gila pula. Nampak tak? Mentality manusia ni macam tu. Bila sakit je kena sebut Allah, bila tak sakit, sihat, kalau sebut Allah tu itu lain macam. Tak pelik. Ni dipanggil double standard. Sepatutnya waktu kita senang, waktu kita sebut susah pun sebut Allah, ingat Allah. Segala-galanya datang daripada Allah, tapi dah diubah. Jadi kalau kita tak betulkan cara pemikiran kita tak belajar ni, ditakuti hati kita ni akan mati. Yang paling kita takut sekali ialah waktu kita nak mati. Waktu kita nak mati. Ini kena ingat ni sebelum kita akhiri.
Kita nak mati nanti, tuan-tuan dan puan, yang Allah Ta'ala kira ialah orang yang boleh menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang Allah Ta'ala, sebab itu kita doa, Rasulullah ajar kepada kita, Allahumma jal akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kematian aku sebaik-baik kematian dengan kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agak-agak kalau kita matilah, boleh ke kita sebut la ilaha illallah, ingat Allah, Allah, boleh ke? Kalau tak dilatih, tuan-tuan dan puan, susah. Orang yang tak pernah belajar berzikrullah, nak sebut Allah waktu nak mati, susah, tuan. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Selalu kita baca tapi kita tak perasan. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Pada ketika kamu dalam keadaan nak mati, sakaratul maut, idza balagatul hulqum, apabila ruh sampai ke halqum, nak mati ni, ruh nak keluar. Wa antum hina idzin tanzurun, pada ketika itu kamu akan melihat segala apa yang telah kamu kerjakan sewaktu kamu di dunia. Allah Ta'ala lintaskan secepat-cepatnya. Dan masa kita nak sakarat maut tu, Allah Ta'ala lintaskan macam-macam perbuatan yang kita buat sewaktu kita hidup. Sepanjang kita hidup, baik buruk semua Allah Ta'ala lintaskan bagi kita. Kalau yang jahat tu banyak menguasai kita, menggeletar kita takut. Oh, ni betul lah Allah Ta'ala, ni aku dah nak mati ni, aku nampak dah semua segala-galanya dosa-dosa aku. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pada saat kamu dalam keadaan nak mati, takut dengan kematian tersebut, aku sangat hampir dengan kamu, tapi kamu tak perasan, tak sedar. Jadi kalau orang yang belajar berzikrullah, ingat Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu hari dah buat 1000 contohnya, insya-Allah masa nak mati tu Allah Ta'ala ingatkan dia. Orang yang tak pernah belajar berzikrullah, macam mana dia masa nak mati ni ingat Allah? Orang yang tak pernah belajar bawa kereta, kita bagi kunci suruh bawa kereta, boleh? Tak akan boleh, tuan-tuan. Orang yang tak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba kita suruh dia baca Quran, susah. Macam mana? Sama juga. Kita nak latih-latih ni, belajar ilmu tasawuf ni untuk apa? Moga-moga di saat kematian kita itu, kita ingat Allah. Itu yang paling penting sekali. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan untuk waktu ni, tak, untuk kita nak mati nanti. Bila kita nak mati sebut la ilaha illallah juga. Bila kita mati dengan la ilaha illallah, insya-Allah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala al-jannah atau kama qala. Bila seorang itu bila akhir hayat dia sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Dakhala al-jannah, orang yang masuk syurga apabila dia sebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kita nak macam tu lah. Tak semestinya baca Quran. Masa nak mati nak baca Quran macam mana lagi, tuan-tuan? Tak mampu dah. Orang yang nak mati tak nampak, dia nampak waktu sakaratul maut tu, nampak dosa, nampak apa yang dia buat masa kat dunia dulu, pekerjaan yang dia buat kat dunia. Nak sedap baca Quran, nak baca qul huwallah pun tak ingat dah. Kalau orang sakit, tuan-tuan, orang sakit kan, tak ada, tak ingat dah nak baca Quran ke apa, tak ada. Nak baca qul huwallah tak lah. Dia boleh sebut Allah, Allah. Itu paling mudah Allah kan. Allah, Allah sakit ni, Allah, Allah. Boleh tu. Itu mujurlah ada belajar agama, sebutlah Allah. Kalau tak, dia pasang lagu pula. Ni saya dengar sendiri cerita orang sakit, dipasang lagunya. Dia kata masa dia muda-muda dulu dia suka lagu ni, pasang lagu. Sakaratul maut datang, mati dengan lagu je. Macam mana kita? Ada satu peristiwa, dia ni dulu imam, kemudian masa akhir hayat dia ni, dia sakit. Tapi sakit dia pelik, tak boleh baca Quran. Kalau baca Quran lagi teruk sakit dia. Kalau sembahyang lagi teruk sakit dia. Akhirnya tak sembahyang, tak baca Quran sampai mati. Ini kisah benar.
Ni nak cerita tu, ni saya nak cerita tu. Biarlah kita mati tu, biarlah kita dengan Al-Quran, dengan zikrullah, lebih baik daripada kalau kita ditekan dengan benda lain. Kita tu minta lah Allah Ta'ala lindung kepada kita. Kita tak tahu hujung hayat kita macam mana. Yang paling penting ni, hujung hayat kita tu boleh sebut Allah, la ilaha illallah, insya-Allah selamatlah kita. Itulah nak belajar ilmu tasawuf ini, tujuannya itu. Tapi kalau dah kata insya-Allah aku nanti nak mati, okey je, boleh je, bukan susah sangat sebut Allah, la ilaha illallah. Jangan sebut tuan-tuan, bukan senang. Orang berlatih pun susah nak ingat Allah. Macam mana pula kita ni yang tak belajar? Jadi kita kena belajar juga. Cari jalan untuk belajar berzikir la ilaha illallah. Ada teknik-teknik dia. Kalau kita belajar seorang-seorang tu boleh jugalah, tapi dia tak kuat. Dia tak kuat. Dia kena ada guru dia. Masa itulah baru dia bersungguh-sungguh berzikir, ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi setakat tu dululah kita mukaddimah daripada kitab Tanwirul Qulub, insya-Allah. Nanti kalau berkelapangan, kalau ada waktu yang bersesuaian, insya-Allah kita akan baca kitab ni lah, kitab Membentuk Jiwa Sufi ni. Kitab ni asalnya kitab Arab. Dia taklah tebal, tapi dia bahagian tasawuf. Dia ada 3 bahagian. Ada bahagian akidah, ada bahagian fiqh, ada bahagian tasawuf. Tapi dah diterjemahkan oleh yang bahagia Tok Guru Dr. Haji Zahid bin Haji Siddiq ni. Dia terjemah dah bahagian tasawuf ni lengkap. Buku ni ada. Kalau katakan tuan-tuan nak, nanti saya boleh minta bahagian yang pengedar ni, saya bawa kat sini lah, senang. Saya mengajar kitab ni juga di Masjid Negeri. Masjid Membentuk Jiwa Sufi ni saya mengajar kat Masjid Negeri. Dah Covid berhentilah hari tu. Ni sambung dah mula daripada bulan 9 itu. Itu sajalah. Jadi kita akhiri kita kesimpulannya, kita buat kesimpulan sikit bahawa pentingnya kita belajar ilmu tasawuf ini. Kerana ramai orang tak tahu kepentingan belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini walau macam mana sekalipun, dia menjadi tonggak, antara tonggak yang paling utama. Tidak sah ibadat kita melainkan dengan adanya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nakkan ikhlas itu. Bila kita nak ikhlas, kena belajar cara nak ikhlaskan diri kita. Cara-caranya tidak ada jalan lain belajar ikhlas itu melainkan dengan belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf itu senang, tapi nak amalnya itu ada cabarannya. Dia ajar kita berzikir, zikrullah, la ilaha illallah, Allah. Banyak lagi lah zikir-zikir yang lain. Dan kita sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bertaubat kepada Allah Taala. Itu semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan untuk kita memahami apakah ilmu tasawuf secara ringkas. Banyak lagi kalau nak sentuh tu, banyak, memang tak habis lah, panjang sangat. Tapi untuk hari ni saya rasa insya-Allah boleh kita faham betapa pentingnya belajar ilmu tasawuf ini. Mudah-mudahan Allah golongkan kita bersama orang-orang yang soleh, dengan para nabi, syuhada dan salihin. Jadi saya berhenti setakat ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina ولأمهاتنا ولمشايخنا لمعلمينا ذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين ووسع عبادك المقلين واكتب النجاح لامتحانين واشف مرضى وعاف المبتلى ورد شاردنا إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.